Drama khas Ramadan Ikim, Ramadan pertama, episod 14. Apa yang terjadi pada manusia kini? Semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Firdaus, macam mana awak tahu rumah saya? Saya nampak kereta awak dekat luar. Kenapa awak parking kereta dekat luar? Orang sebelah ni selalu park depan pagar rumah saya. Kereta saya tak boleh nak masuk. Kenapa awak tak suruh dia ubahkan kereta dia? Kan susah awak kena park dekat luar. Tak apa, tak susah mana pun. Masuk, sila masuk. Tak payah masuk lah. Saya nak cakap dekat luar ni je. Awak nak cakap apa? Boleh saya panggil awak Abang? Sudah tentu boleh. Lagipun saya memang tua dari awak kan? Nama saya Eddie. Awak boleh panggil saya Abang Eddie atau Abang saja. Saya ni anak yatim piatu. Memang tak ada adik. Saya akan anggap awak sebagai adik. Terima kasih. Abang Eddie, saya datang sebab saya nak minta tolong. Minta tolong apa? Kalau abang boleh tolong, abang akan tolong. Macam ni, saya sebenarnya dah lama tak solat. Dah lama tak puasa. Saya tahu abang berniat baik nak dekati saya. Saya sedar saya ni liar, kurang ajar. Tapi sejak abang datang jumpa saya, entah kenapa saya rasa macam masih ada orang yang ambil berat pasal saya. Saya nak pergi surau, tapi saya tak tahan tengok mata-mata orang yang tak sukakan saya tu. Firdaus, kalau kita asyik fikir tentang anggapan dan pandangan orang pada kita, memang kita akan selalu tertekan. Dalam hidup ni, yang paling susah ialah untuk menjadi diri kita sendiri. Selagi kita tak buat apa-apa yang dilarang agama, yang dilarang Allah, kita perlu terus meluruskan jalan. Mencari jalan lurus memang sukar, tapi itulah yang Allah perintahkan. Sebagai hamba, kita mesti selalu berada di jalan yang benar. Ini pertama kali saya terbuka hati untuk mendengar kata-kata nasihat. Selama ni hati saya tertutup terus untuk mendengar nasihat sesiapa pun. Motor siapa ni kat depan rumah saya ni? Motor Firdaus, tetamu saya. Kenapa Abang Kus? Suruh dia ubah. Nanti saya nak keluar susah. Bukan saya letak depan rumah Encik. Saya letak kat sempadan rumah Encik dan Abang Eddie. Bukannya halang laluan Encik pun. Saya tak peduli. Awak kena ubah motor awak. Jangan letak depan rumah saya. Tahu pula Encik marah je. Selama ni, awak sebagai jiran asyik park depan pagar rumah Abang Eddie je. Sampai dia pun kena park dekat luar. Encik tak rasa apa pula. Budak. Kau jangan kurang ajar sangat ni. Ini rumah aku. Bukan rumah kau. Eddie tak marah pun aku letak kereta depan pagar dia. Kau yang lebih-lebih. Pasal apa? Abang Eddie tak marah sebab dia jiran yang baik. Dia tak mahu cari gaduh. Encik pula sengaja ambil kesempatan atas kebaikan Abang Eddie untuk menyusahkan dia. Encik ada akal ke tak? Budak ni. Macam tu cara cakap dengan orang tua. Aku bedal dengan kayu golf ni, baru tahu. Datanglah bedal saya kalau berani. Firdaus, Abang Kus, sudahlah. Janganlah gaduh-gaduh, perkara kecil je pun. Bulan puasa ni tak elok kita bergaduh-gaduh macam ni. Abang, orang macam ni kita tak boleh bagi muka. Kalau kita terlalu baik pun susah. Bang, nanti orang pijak kepala. Tengoklah perangai Encik ni. Suka-suka hati dia je bully abang. Mentang-mentang lah abang ni baik. Kau jaga mulut kau sikit je.
Encik yang lebih tua dari kami ni sepatutnya menunjukkan contoh akhlak yang baik. Tapi encik pentingkan diri sendiri. Suka ambil kesempatan atas kebaikan orang. Apa hal kau nak cakap pasal akhlak aku? Kau ingat kau ustaz nak bersyarah kat aku? Firdaus, sudah. Jom masuk. Abang Kus, sudahlah Motor si Firdaus ni tak alang laluan masuk rumah abang pun. Tak payahlah abang sampai nak bedal orang pakai kayu golf. Cuba istighfar abang. Kenapa abang tak jemput Firdaus buka puasa sekali dengan kita? Abang dah jemput, tapi dia tak nak. Dia kata dia tak puasa. Abang tanya tak tentang keluarga dia? Abang tak sempat tanya. Orang sebelah dah keluar bising-bising suruh Firdaus ubah motor dia. Padahal motor Firdaus tu tak halang pun pintu pagar dia. Kan Ju dah cakap, dia tu macam tak berapa waras lah. Kadang-kadang takut juga tengok perangai dia yang pelik tu. Tak apalah, kita berbaik sangka sudahlah. Mungkin dia jadi macam tu sebab tekanan lepas bercerai dengan isteri dia. Saya nak minta maaf sebab bergaduh dengan jiran abang tu. Saya tak tahan betul dengan perangai bongkak dan pentingkan diri dia tu. Macam manalah abang boleh bersabar dengan perangai dia selama ni? Abang selalu fikir panjang sebelum buat sesuatu. Abang tak nak bertindak melulu. Kita kena berfikir dengan segala pertimbangan, bukan dengan perasaan. Orang yang macam jiran abang tu lah yang selalu buat orang yang nak cuba berbuat baik macam saya ni bertukar jadi jahat semula. Jangan macam tu. Rugi kalau niat Firdaus untuk berubah tiba-tiba musnah kerana orang yang suka menimbulkan masalah macam jiran abang tu. Lupakan tentang dia. Apa kata hari ni Firdaus datang solat tarawih. Boleh kita moreh sama-sama. Saya bukan tak mau pergi surau. Saya cuma marah dengan sikap pakcik tu yang datang marah dekat saya kat tempat bengkel tempat kerja saya. Boleh je dia nak datang panggil saya cakap elok-elok dekat luar. Tapi dia malukan saya depan pelanggan saya. Dia marah dan tunding-tunding muka saya. Sebab itulah saya geram. Saya balas dendam dengan lalu depan surau sambil bunyikan exhaust motor kuat saya. Saya memang sengaja nak buat dia marah. Pakcik Arif tu memang agak kasar cara dan tindakannya. Tapi dia baik. Cuma kadang-kadang tindakannya tu macam tak kena dengan keadaan. Saya tahu perbuatan saya tu salah. Tapi hati saya ni marah. Abang faham. Cuma abang rasa penggunaan exhaust bunyi bising ni tak menepati undang-undang dan boleh disaman, kan? Memang salah bang. Tapi exhaust bising ni merupakan satu kepuasan budak motor macam saya ni. Bunyi raungan exhaust masa merempit kat jalan tu yang sedap dan buat jiwa muda saya ni puas. Tapi gangguan dari exhaust bising banyak mengganggu orang. Buat apa jiwa kita puas tapi buat marah dan dimaki serana? Prinsip abang mudah je. Kita hidup ni jangan menyusahkan orang dan orang pun jangan menyusahkan kita. Tapi jiran abang tu menyusahkan abang. Abang tak buat apa pun untuk sedarkan dia. Abang biar je dia bully abang. Abang ada cara abang sendiri. Tak semua cara perlu guna kekerasan dan pergaduhan. Abang lebih suka mengatasi sesuatu dengan kaedah berbuat baik. Dua tiga hari ni saya tak dengar bunyi exhaust budak motor tu. Dia dah insaf ke? Atau dah tukar exhaust yang tak bising? Dia cuma marah pada Pakcik Arif. Sebab Pakcik Arif pergi marah dia dekat bengkel motor. Tempat dia bekerja tu depan pelanggan. Malulah dia. Memang saya tak setuju juga dengan cara Pakcik Arif menegur budak tu. Kalau ia pun nak tegur, nak bagi nasihat, janganlah sampai jatuhkan air muka budak tu depan orang. Tak eloklah macam tu. Itulah masalahnya. Nanti kalau saya tegur Pakcik Arif, dia kata saya ni tak hormat dia pula. Sebersalah saya jadinya. Kalau perbuatannya tu salah, memang patut kita tegur. Cik Ahmad tak sambung lagi cerita kisah hidup Cik Ahmad. Sambil-sambil kita sapu kapet surau ni, ceritalah.
Cerita yang tu ke? Saya sebenarnya ada 3 syarikat dulu, termasuk syarikat penghantaran cepat. Saya selalu bertindak kejam pada pekerja saya. Saya tarik komisen dan allowance mereka. Saya perah tenaga mereka betul-betul. Saya pula selalu janji nak bagi bonus, tapi saya mungkir dengan alasan syarikat saya rugi. Padahal saya dapat keuntungan yang berganda-ganda hasil kerja kuat pekerja-pekerja saya tu. Hari raya pun saya tak benarkan mereka cuti. Saya peras keringat mereka betul-betul tu. Setiap kali mereka cuba buat aduan, saya ugut dan berhentikan mereka kerja. Keuntungan syarikat yang melimpah ruah, saya enjoy untuk diri sendiri, tanpa berkongsi dengan pekerja yang menjadi tulang belakang saya selama ini. Saya beli kereta mewah sampai 5 buah. Saya pergi bercuti luar negeri. Saya beli rumah 2 juta. Saya belanja kawan-kawan yang selalu bodek saya. Saya belanja barang-barang mewah pada perempuan-perempuan cantik yang pura-pura mencintai saya. Saya bertukar-tukar kekasih, enjoy setiap malam di tempat-tempat hiburan. Saya tak peduli ada pekerja saya yang tertekan dan tertindas. Banyak keburukan yang saya buat sehinggalah Allah menarik semua kemewahan saya sebab saya lupa diri, lupa Tuhan dan tenggelam dalam kemilau godaan duniawi ni. Cerita Cik Ahmad ni benar-benar mengisahkan saya supaya selalu bermuhasabah diri. Setelah semua itu berlaku pada saya, barulah saya sedar dunia ni hanyalah seperti sebuah cermin ilusi di balik tabir mimpi-mimpi indah. Benar, tiada apa yang kekal di dunia ini kecuali amal kita pada Allah dan hari akhirat. Dari pagi tadi tak nampak Makcik Rosia. Selalunya pagi-pagi dia dah ciras pokok. Selalunya aku balik kerja, dia dah ada kat luar dan nak bagi kuih. Baik aku pergi rumah dia. Assalamualaikum. Makcik. Oh, Makcik. Senyap je. Nasib baik pintu tak kunci. Ya Allah! Makcik! Anda terlepas siaran kegemaran Radio IKIM? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa. Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa podcast Radio